Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang beriman sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri peluang dan ruang bagi kita semua boleh sama-sama kita mari semaya Jumaat bersama sebagai untuk mengingati di antara satu sama lain melalui khutbah Jumaat, sebagai mengingati sesama kita. Takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sama-sama usaha mendidik diri kita perkara yang Allah suruh kita usaha buat, perkara yang Allah larang kita usaha tinggal. Apa saja yang Allah suruh, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat jadi contoh, maka kita usaha turut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang sangat baik sekali. Apa contoh tauladan yang Nabi kita buat di bulan Sya'ban ini? Kita sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka kita perlu siap diri kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Maka tak lain tak bukan sebagai asas dalam kita nak persiapkan diri kita, iaitu ilmu yang bersangkut dengan apa kita nak buat. Jangan kita buat satu perkara, khususnya perkara bersangkut dengan ibadat. Kita kena tahu, kena faham, kena reti, kena jelas. Apa saja yang kita buat, jangan gamuk-gamuk. Jangan kamak-kamak berasa kena. Jangan kita turut orang buat, kita pun turut jadi pak turut. Maka persiapan mula-mula sekali saya ingin mengajak dan menyeru pada ahli jemaah di sini semua. Marilah kita persiapkan diri kita dengan ilmu yang benar, ilmu yang diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis-hadis yang sahih yang sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ikut. Kemudian berikutnya, dari ilmu ni menjadi cahaya untuk kita suluh jalan hidup kita. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya untuk kita boleh tengok mana benar, mana yang batil.
Sekarang ni kita berada di satu zaman keadaan ilmu tersebar di tangan-tangan kita. Doktor Google ni semua kita boleh cari. Kita nak tahu apa, boleh sekadar pecek dengan tangan, ilmu tu keluar. Maka sekiranya kita tidak ada tantan untuk jaga diri kita, nak tapih ilmu mana yang benar, yang al-haq dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Dan gitu juga kalau kita tidak ilmu jaga diri kita, boleh beza huk mana yang kena, huk mana yang salah. Nascaya masuk belaka dalam fikiran kita, dan apa kita tergambar dan kita baca itu berbagai-bagai ilmu. Maka pertama mesti kita ada penapih, ilmu kita mesti ilmu yang benar. Dan begitu juga dalam persiapan di bulan Syaban ini menuju ke Ramadan yang keduanya, marilah kita siap diri kita apa yang Nabi kita buat di bulan Syaban ini. Yang mana diberitahu dari Usamah bin Zaid, dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata pada Rasulullah." Sama kata dia tak tengok satu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia duk puasa tu tidak berhenti-henti di bulan Syaban ini. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak buat pada bulan-bulan lain. Bulan Syaban, amalan yang Nabi kita buat iaitu dia berpuasa sunat banyak sekali. Sampai diberitahu kepada kita oleh Aisyah radhiyallahu anha, bulan Syaban kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Nabi kita berpuasa sehingga bahasa supaya dia duk puasa berterusan. Acaknya dan sentiasa berpuasa Nabi itu kalau puasa penuh sebulan, iaitu di bulan Ramadan. Dan puasa sunat yang paling banyaknya iaitu di bulan Syaban. Maka sekiranya kita ingin nak mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sekali kita fik diri kita, semoga boleh laksanakan ibadat puasa sunat di bulan ini. Dan gitu juga persiapan berikutnya, marilah kita usaha didik diri kita membiasa amalan-amalan di bulan Ramadan kita trafik lani. Seperti contohnya di bulan Ramadan kita kena bangun makan sahur. Pukul 4 lebih kurang kita bangun. Maka kita trafik di bulan Syaban ni. Kita terbangun pukul 4 lebih-lebih sikit untuk membiasai diri kita. Semoga apabila Ramadan datang kita tak ada berasa kacing sangat. Dan gitu juga di bulan Ramadan kita sentiasa mempelajari baca Quran. Maka di mula ni cuba kita baca Quran. Baca Quran, baca dengan hati yang khusyuk dan dengan hati yang perasaan tunduk dan untuk nak tahu apa yang Allah royak kita melalui dengan kita baca Quran. Dan gitu juga di bulan Ramadan kita qiyam di malam hari. Maka bulan Syaban ini pun kita usah didik dan melatih diri kita, semoga melazimi
amalan-amalan di bulan Ramadan kita fik sekarang lah ni. Allahu Akbar. Yang mana para salafus soleh dulu mereka beri gambaran kalau sekiranya amalan-amalan yang laksana di bulan Ramadan itu 3 bulan mereka mempersiapkan. Mula di bulan Rajab yang mereka beri gambaran sebagai bulan yang gala dan mempersiapkan tepat untuk nak tanik. Di bulan Syaban ini bulan cocok tanik. Bulan Syaban ini bulan yang buat sungguh pak patibat untuk mempersiapkan dirinya apabila bulan sapanya bulan Ramadan yang kita sama-sama berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sapalah panjanglah umur kita ini sampai ke bulan Ramadan. Apabila sampai bulan Ramadan, kita sudah tabiat cara hidup kita sudah membiasai. Bangun belum subuh kita sudah biasa. Puasa kita sudah biasa. Baca Quran kita sudah biasa diri kita dah. Dan gitu juga amal-amal ibadat lain. Marilah kita fik sikit demi sikit di atas dasar kemampuan kita masing-masing. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, dan bulan ni juga satu perkara yang jadi isu pertengahan Syakban ni, perkara-perkara yang bersangkutan dengan nisfu Syakban. Saya ingin kita mai pakat insaf dan sedar diri kita. Tujuan apa yang kita buat tu kita pakat. Tak lak molek kita buat satu-satu perkara ni tujuan apa? Kalau kita nak pahala, maka kita tengok kata pahala tu pure bui. Dia boleh bui pahala kita, yang boleh bui pahala kita kena ingat apa? Hanya satu saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahu kata Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat sebagai contoh dalam bulan Syaban ni lagu mana, maka kita usaha turut dan ikut sebanyak yang boleh. Adapun yang lain daripada itu, maka kita usaha mengelak diri kita. Dengan sebab perkara yang berlaku setengah pada setengah ni, ilmu dan Islam yang sebenar sampai kepada kita sudah 1400 tahun lebih. Dengan jarak yang panjang ini, maka berlakunya macam-macam keadaan. Wajib bagi kitanya mengaslikan cara hidup kita dan cara beribadat kita mulai. Sebab harapan kita semua, saya yakin kata semua kita ni nak masuk syurga. Maka apabila kita tak dalam hati kita beramal ni adalah nak masuk syurga, mula sekali yang mesti kita memperbaiki diri kita, iaitu lagu mana cara nak masuk syurga. Dan dia boleh masuk syurga kata, maka tak dapat tidak semua ulama beri jawapan orang yang boleh masuk syurga, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena turutlah dia. Sebab itulah jalan yang menuju ke syurga. Dan begitu juga para sahabat mubasyirin bil jannah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan 10 orang lain lagi, yang beri berita gembira mereka inilah ahli syurga. Maka kita usaha belajar dan beri faham molek cara hidup mereka ini lagu mana, maka kita fik diri kita turut mereka yang sudah jaya, mereka ahli syurga, maka kita pun fik diri kita untuk menjijak langkah
cara hidup mereka itu. Begitu jugalah yang sekarang ni. Apa saja berlaku dalam hidup kita, kita jumpa, maka pertama sekali kita tengok kata amalan di zaman Rasulullah tu lagu mana, amalan di zaman sahabat lagu mana, dan amalan itu tercatat dalam kitab-kitab yang muktabarin, yang semua boleh kita baca dan kita mempelajari sampai ke hari ini. Maka sekira yang menyeleweng daripada apa yang tercatat dalam kitab-kitab, maka kita usaha mengelak, usaha menjauhi dari perkara semua perkara-perkara reka dalam urusan agama. Maka akhir ini saya ingin menasihati diri saya dan pada ahli jemaat semua, marilah kita usaha memperbaiki cara hidup kita. Semoga kita boleh masuk dalam beramal dalam amal Islami secara keseluruhannya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai beriman, masuklah dalam ajaran Islam yang sebenar, yang boleh bawa diri kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita usaha menjauhi dari segala jejak langkah syaitan. Itulah kerana syaitan itu adalah seteru yang nyata bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum.